الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويغسل لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين وغير الضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك. نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan sedikit lagi berkaitan dengan ibadat korban. Cuma pada malam ini kita akan mendatangkan soal jawab, soalan yang biasa timbul apabila datang ibadat korban. Datang pada ibadat korban. Soalan yang pertama iaitu apakah hukum menjual daging korban? Boleh ke tak kita orang yang berkorban ini oleh kerana daging yang kita ambil tu mungkin lembu sado, jadi daging banyak, jadi boleh tak kita menjual daging korban? Ulama menyatakan haram dan tidak sah ke atas orang yang berkorban menjual apa jua yang berkaitan dengan korban, sama ada daging ataupun tanduk ataupun kulit ataupun lain-lain lagi. Jelas di sini ulama menyatakan hukumnya haram sekiranya kita menjual daging ataupun tanduk ataupun kulit ataupun berkaitan dengan ibadat korban itu. Hukum dia haram dan tidak sah satu. Yang kedua pula, masalah bab menjual daging korban juga ada keadaan yang dibenarkan. Masuk keadaan yang dibenarkan begini. Daging korban semua kita tahu kan, di antara perkara yang perlu kita tunaikan daging korban tersebut, kita bersedekah kepada orang miskin. Dan juga kita menghadiahkan kepada orang kaya. Jadi bagi orang kaya yang memperolehi daging korban itu haram ke atasnya menjual daging korban. Ada pun bagi orang yang miskin. Bagi orang yang fakir miskin, kalaulah dia dapat daging banyak, maka dia jual daging tersebut, hukum dia boleh bagi daging korban yang dia perolehi daripada orang lain. Dia perolehi daripada orang lain kerana dia miskin, dia fakir, maka daging yang dia perolehi itu boleh dia jual kepada orang lain, tapi dengan syarat tak boleh jual kepada orang kafir. Tu jelas, tak boleh jual kepada orang kafir. Itu soalan yang pertama. Yang kedua pula, daging korban dijadikan upah.
Apa kata ulama berkaitan dengan perkara ni? Kulit atau daging dan seumpamanya dari binatang korban haram dijadikan upah kepada penyembelih, tetapi harus diberikan kepadanya sebagai sedekah atau hadiah. Apabila sebut sedekah, nisbah kepada orang miskin. Ada pun kalau sebut hadiah, nisbah kepada orang kaya. Jadi di sini daging korban ni ataupun kulit tak boleh kita jadikan dia sebagai upah kepada orang yang menyembelih binatang korban dan juga orang yang melapah binatang korban. Mungkin dalam masyarakat kita ni benda ni kurang ketara sikit dari sudut gini. Masyarakat kita ni mungkin lebih kepada gotong royong. Apabila sembelih pakat lapah ramai-ramai. Tapi kalau di negara-negara yang lain, contoh sebahagiannya di negara Thailand di selatan Thai. Di sana ada di antara mereka ni memang dia ambil upah. Yakni tukang sembelih dan juga bahagian lapah kena belaka. Jadi apabila begitu ya bagi orang kini, ulama menyatakan ada baiknya kita ambil duit suku untuk memberi upah kepada orang hak tukang sembelih dan juga orang hak tukang lapah ni, duit suku. Dengan bahasa mudah ginilah, kita ni ambil ibadat korban satu bahagian 800. Lalu kita ambil 800 setengah di atas tiap orang. Kita kabur lalu 800 ni memang harga untuk lembu kita ni. Ada pun 50 untuk pengurusan ni. Dan juga untuk nak bayar kepada tukang sembelih dan juga tukang lapah. Maka pada ketika tu tak ada jadi masalah lah. Tak ada jadi masalah kita ambil duit suku, kita beri kepada dia sebagai upah. Sebagai upah. Ada pun selepas daripada tu kita sembelih, bahagian kita dapat dah. Lepas dapat kita ambil sebahagian kita beri kepada orang tukang sembelih ataupun kita beri kepada orang tukang lapah. Dan kita khabar ni dah upah dah ni. Ni bukan upah, ni sebagai sedekah aja. Kasihan juga apabila balik rumah anak tanya dah, ngok kata yo gembelih mana dagingnya. Jadi ni sebagai sedekah saja, ni bukan upah beri suku dah tadi. Tu boleh tak ada jadi masalah. Dari sudut ubat daging juga ada satu benda yang timbul dalam masyarakat kita ni. Dalam masyarakat kita, ingat ya, apabila kita menyembelih seekor lembu ataupun seekor kerbau ataupun unta, yang mana atas seekor lembu tu 7 bahagian, maknanya pemilik dia 7 orang. 7 orang. Jadi apabila sebut 7 orang ya, jadi setiap bahagian tu untuk 7 orang, 7 bahagian 7 orang. Jadi pada ketika tu orang luar tak boleh buat pandai-pandai. Maknanya gini, time melih ada lalu hak tukang saung. Ingat pada tu hak orang melih. Hak pada tu hak tukang sembelih. Padahal pada tu giang orang hak 7 tadi. Hak orang sembelih tu ni tak ada campur buk tu, tak ada kaitan langsung tu. Jadi apabila begitu, kalaulah kita nak pala ke apa, minta izin daripada 7 orang hak tukang ambil giang ni. Kita tak boleh buat pandai-pandai. Dan kalau salah seorang dari 7 bahagian ni tak setuju, maknanya kita nak pala, maka kita hak tukang melih orang luar ni jangan bunyi lalu ambo beralu pala nak. Jangan gitu, yang kita nak pandai pula. Orang lain nak kita bunyi. Padahal orang yang nak pada tu hak dia, ikut dia, tak ada masalah. Ada pun kita orang hak luar ni jangan buat pandai-pandai. Dalam waktu yang sama yang jadi masalah juga kita orang Melayu ni gini.
Dia jenis berakhir bunyi slow tak? Ya nak tapi naik orang kata ambil jadi punya kesok nak karbon nak tu rasa tak sedap. Jadi tu satu benda juga tu. Maka kita orang Melayu cara ni gia ni kabur kalau nak kabur. Dan kalau orang hak lain tu, hak luar tu dia nak kalau orang kata dia dah nak selesailah, jangan kita buat bunyi lah. Kerana hak dia tu, hak dia. Dan dalam masalah ibadat korban juga ya, ingat orang yang mengambil bahagian ibadat korban kena ada sifat halal berhalal. Kerana apa? Kerana atas lembu seekor ni 7 orang, semua kita tahu dah. Jadi lembu seekor 7 orang. Jadi lembu ni ada berapa kaki? Lembu 4 je kakinya, tak ada 7 kaki. Jadi maknanya ada 4 orang bahagian dapat ketingnya. Ada hak tak dapat. Jadi apabila gitu kena ada sifat ala berala dah dapat. Kalau berasa nak keting sangat pergi beli pasar, biar jadi gitu. Jangan kerah juga. Aku nak juga. Penipal lah penganjur. Penipal lalu. Jadi dari 2 orang nak buat amal ibadat korban ni, dia kena mudah. Kena ada sifat halal berhalal. Kena ada sifat yang sedemikian. Peringatan, tidak memadai jika daging tersebut dimasak kemudian dipanggil orang-orang miskin untuk memakannya. Kerana hak fakir dan miskin itu bukan pada makan daging tersebut, tetapi adalah memiliki daging tersebut, memiliki dalam keadaan yang mentah. Ingat ya, kita gini ada orang timbul soalan, ustaz, boleh tak kita ni apabila korban kita masak semua? Jadi apabila masak semua senang. Orang miskin dah ayah dia nak masak ni mari makan je. Memadai tak perkara tersebut? Ulama kata tidak memadai. Bagi orang fakir miskin ni, kita kena beri kepadanya dalam keadaan mentah. Dalam keadaan mentah. Kita tak payah pandai-pandai reka pula. Dah siang ya ustaz, kena beli repah sup lagi, kena beli repah gula lagi, makan modal lah. Kali ni barang ku naik ni, subsidi nak potong dah ni. Jadi apabila begitu, hak tu tak kira tu. Dia mesti memiliki dengan kadar ataupun dengan keadaan daging yang mentah. Dalam keadaan daging yang mentah. Bagaimana pula ya dari sudut hukum ataupun pembahagian daging? Dia gini ya, daging ni di sana ada 2 keadaan pembahagian. Yang pertama, daging korban wajib. Yang kedua, daging korban sunat. Ni dia ada 2 keadaan ya, 2 keadaan. Jadi daging korban wajib seperti nazar. Seperti nazar. Jadi apabila kita berkorban seluruh daging tersebut, yang pertama tidak boleh dimakan oleh orang yang berkorban tu kerana nazar. Dan juga orang di bawah tanggungjawab dia pun dia tak boleh makan juga, yang kedua. Dan yang ketiga, hendaklah dia bersedekah keseluruhan daging tersebut. 1. Tu keadaan orang yang berkorban wajib nazar. Yang pertama. Yang kedua juga, ni kita sebut dah orang yang berkorban untuk orang yang telah mati, yang telah berwasiat mengikut mazhab Syafi'i. Tak berwasiat tak boleh. Ada pun kita berkorban bagi orang yang telah mati, dia wasiat pada kita, maka kita berkorban untuk dia. Jadi pengurusan daging bagi orang yang berkorban untuk si mati ni, daging tersebut tak boleh orang yang berkorban makan. Dan juga orang yang bawah tanggungjawab dia pun tak boleh makan.
Dan juga daging tersebut wajib disedekahkan kepada fakir miskin seluruhnya. Tempat kita berkorban, tak kira sama ada atas seorang individu fakir miskin ataupun bilangannya ramai. Tak boleh makan juga tu. Sebab apa tak boleh makan? Sebab katanya ulama, di antaranya di dalam kitab I'anah dia sebut, apabila kita berkorban untuk si mati, maka kita seolah-olah pindah pemilikan daging korban kepada orang lain. Jadi untuk kita nak makan daging korban, orang lain kena minta izin tuang dia. Jadi dia nak minta izin lagu mana kalau kawan ni mati dah. Maka seluruh daging korban dia tu hendaklah disedekahkan kepada sekalian orang fakir miskin. Semua sekali. Dalam keadaan mentah di kawasan dia bersembelih. Tak lewat keluar kawasan tu, dah lewat keluar kawasan. Yang kedua, ada pun daging korban bagi orang yang berkorban sunat. Di sini pembahagian ni macam mana? Pembahagian yang paling afdal, yang paling terbaik. Yang paling terbaik, kita ambil sebahagian daging. Kita ambil sebahagian daging, ambil sebahagian sedikit saja. Kita ambil terutamanya, kita ambil bahagian hati binatang korban tersebut. Kita ambil dan kita makan kerana apa? Litabaruk, ambil berkat dengan daging ibadah. Hak tu kita ambil, kita makan sikit. Ada pun hak lain ni semuanya sedekah belaka. Hak tu cara pelaksanaan hak paling baik. Makan sikit, ambil berkat, ada pun selebihnya habis sedekah belaka pada orang fakir miskin. Tu cara yang terbaik yang pertama. Cara yang kedua, kita mengambil 1/3 daging korban tersebut. Ada pun 2/3 semuanya kita sedekah belaka. Hak tu baik juga, tapi hak pertama tadi paling baik. Yang kedua kurang sikit. Yang ketiga pula kita bagi 3. 1/3 kita ambil ke kita. 1/3 kita beri, kita sedekah kepada fakir miskin. Dan 1/3 lagi kita hadiah kepada orang yang kaya. Hak tu peringkat ketiga. Ada apa peringkat yang paling kurang sekali? Peringkat yang paling kurang sekali dari sudut pembahagian daging, tapi seolah amal ibadat pahala korban kita dapat dah insya-Allah. Apa dia? Lepas kita berkorban, kita ambil sebahagian. Sebahagian. Ada ulama kata kadar lebih kurang 300 gram. Dan ada ulama kata dia melihat kepada tempat kita nak beri tu. Kita ambil 300 gram ataupun dengan bahasa mudah kita ambil setengah kilo. Setengah kilo tu kita ambil dan kita sedekah kepada orang fakir miskin tempat kita sembelih tu. Selebihnya kita bahang belaka. Hukum dia sah, sudah memadai, tapi hak ni hak paling kurang afdal. Sebab apa kita tunat dah hak wajib tu ambil dah sebahagian. Sebahagian ni kata ulama dia tengok tempat. Guru kita dia buat kajian. Dia pergi 2 tempat. Dia pergi tempat orang duduk, orang ulu sikit, orang miskin. Dia ambil daging lebih kurang 250 gram. Lalu dia beri kepada orang miskin, orang kawasan-kawasan susah sikit, dia ambil. Dan dikira tu kira sedekah cukup dah, memadai dah tu. Dan ada kawasan orang hak berada sikit, bawa 250 dia dah ambil. Dia kata benda, awak mari sini nak menganjing ke kami ke? Dia bawa 250 gram. Dia kata kawasan ni 500 gram baru ambil, setengah kilo baru ambil. Maknanya kawasan hak kita nak beri tu, tengoklah kita ambil dah setengah kilo, kita sedekah kepada orang fakir miskin dalam keadaan metah. Dalam keadaan metah kita beri kawasan kita sembelih tu. Ada pun selebih daripada tu kita boleh guna belaka.
Tapi hak tu kurang afdal tu, hak tu paling kurang afdal. Ustaz, dah lagu mana kalau salah kita masuk belaka dah ustaz? Masuk belaka terus dah. Oleh kerana dah kalau melih lembu mungkin mikir juga ni melih kambingnya berasa sedap. Mai kambing nak bagi korang berasa berat lah, ini masuk belaka. Untuk ibadat korban sunat. Jadi apabila dia masuk belaka, maka kata ulama kita boleh pergi dapat akad daging di kawasan luar. Maknanya pergi pasar ke beli, tak perlu korban orang lain dah. Cari lebih kurang 0,5 kilo, sedekah dengan kadar paling kurang tu. Pergi pasar dah kadar hak betul, sedekah kepada orang miskin tu. Jadi hak tu kaedah kalau salah guna belaka. Kalau salah guna belaka, kalau dah buat gitu, bimbang tidak ada bahagian pahala korban. Kerana ibadat korban ni dia ada dua pihak yang perlu diraih. Pihak yang pertama yakni Allah Ta'ala. Sebab itu time kita nak buat ibadat korban, dia kena ada ciri-ciri binatang korban tu. Ngecukup umur, tak boleh cacat, biar adalah keadaan yang terbaik. Tujuan dia apa? Biar kita nak bawa kepada Allah Ta'ala ni, biar binatang yang terbaik. Tu di sisi Allah. Ada pun di sisi makhluk, kena sedekah kepada orang yang miskin walaupun sedikit. Walaupun sedikit, sebagaimana yang kita sebut kadar yang paling kurang tadi. Kadar yang paling kurang tadi. Yang keseterusnya, hukum menyimpang daging korban. Boleh tak kita simpan daging korban ni? Jadi menyimpang daging korban. Menyimpang daging korban pada peringkat awal Islam diharamkan. Menyimpang daging korban, tetapi hukum tersebut telah dibatalkan. Asalnya maknanya daging korban, lepas korban tu kena selesai lalu, kena perhabis lalu. Tetapi hukum ini telah dibatalkan. Telah dibatalkan. Oleh itu harus menyimpan daging korban tanpa ada batasan masa. Cuma kena ingat daging korban kita korban ni, hak sunat kita boleh simpan lah. Ada pun hak wajib kena buat keluar tu, kena buat keluar segera tu hak wajib tu. Hak wajib hak kita kata 0,5 kilo tu kena buat keluar lah, tu kena buat keluar lepas kita sembelih tu. Sebab itu kita sebut belum ni bahawa Allahumma salli ala Muhammad hari tasyrik. Hari tasyrik ini yakni 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah tu hari tasyrik. Jadi maksud hari tasyrik ni apa? Hari orang miskin bergembira. Hari muka orang miskin bercahaya. Sebab apa? Dia terima daging. Jadi maka kadar wajib kena sabar tu kena sabar segera lah. Kena sabar segera kepada orang-orang fakir miskin. Orang fakir miskin. Yang keseterusnya, memindahkan daging korban luar kawasan. Boleh ke tak? Kita daging korban luar kawasan ni gini dengan bahasa mudah. Kita ni ada anak. Kita ni ada anak. Jadi apabila begitu kita korban sining lalah, anak nak balik mula Kuala Lumpur pas raya sini 2-3 hari, nyambil daging kita, daging korban tu, maknanya buat pindah luar daripada kawasan kita korban tu, boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Apa jawapan para ulama? Yang pertama, haram memindah daging korban wajib. Satu, haram memindah daging korban wajib. Maksud apa di sini? Kalau kita bincang tadi kan contohnya daging nazar, ataupun kita sembelih atas nama ataupun sembelih untuk orang yang sudah mati. Jadi hak daging ni pengurusan dia kena bagi tempat kita sembelih kawasan orang kepada orang miskin seluruhnya.
Ada hak tu dah lewat keluar tu, kalau kita melih kawasan kita, kawasan ni je lah. Kawasan ni saja kita beri kepada orang miskin. Kalau kita dok kenal mana, kenal seorang dua je orang miskin, maka kata ulama memadai kita beri seorang tu boleh dah. Tapi suka sangat orang miskin tu dahnya dapat 10 kilo. Biasa dapat stokor-stokornya 10 kilonya seorang. Ni rembah. Jadi pada ketika tak ada masalah, lepas dah. Lepas dah kawasan tu. Hak tu daging tu dah lewat keluar kawasan tu, dah lewat keluar kawasan tu. Satu. Yang kedua, haram juga daging yakni memindah bahagian yang wajib disedekah. Hak yang kedua kita sebut tadi. Daging korban sunat. Daging korban sunat kada hak dikira sedekah tu, lebih kurang setengah kilo tu. Hak tu kena bagi kawasan kita melih tu. Cari orang miskin beri kepada kawasan orang kita melih setengah kilo. Hak selebihnya boleh buat keluar. Maknanya anak kita nak buat balik Kuala Lumpur ke, tak ada jadi masalah. Buat keluar daripada kawasan tu pun tak ada jadi masalah. Hak lebih tu nak buat jamuan belaka, tak ada masalah, boleh dah. Sebab kita tunat dah hak wajib tu. Maka hak korban sunat ni boleh kita nak masak belaka ke, kita nak beri belaka ke orang ke, boleh belaka. Timbul persoalan yang lain, dia tanya, boleh ke tidak kita berkorban sedangkan kita belum lagi melakukan akikah. Akikah ni orang dulu bunyi ni, banyak bunyi ni. Dia kata, mana buat korban dah mau akikah lagi? Dak boleh buat korban tu. Jadi hukum dia lagu mana? Katanya para ulama, kenyataan itu tidak benar. Maknanya bagi orang yang tidak akikah, dia boleh berkorban, tak ada jadi masalah. Tak ada jadi masalah. Jadi dari sudut bab korban dan akikah ni nak sebut satu benda. Yang pertama, sekiranya berlaku pertembungan di antara korban dan akikah, hak mana lebih utama kita dahulukan. Contohlah kita beranak, kita bersalin ni dapat anak 2 hari lagi nak raya. Jadi kita ada kak kambing seekor. Kita ada kambing seekor. Jadi kita mikir nak buat korban ke nak buat akikah ni, dapat anak ni. Jadi katanya para ulama melaksanakan ibadat korban lebih utama daripada akikah. Kerana apa? Kerana ibadat korban terjadi padanya khilaf di kalangan ulama di antara wajib dan sunat. Wajib dan sunat. Dalam mazhab Hanafi wajib terus. Dalam mazhab kita sunat muakkadah. Sunat yang begitu diberi penekanan. Jadi apabila tembung dengan akikah atau akikah dan korban, dahulukan yang korban. Dahulukan yang korban dahulu. Sebab apa? Yang pertama kerana khilaf ulama antara wajib dan sunat, yang pertama. Yang kedua pula, korban dia hanya 4 hari je. Dia waktu yang terbatas. 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. 4 hari je. Ada pun akikah panjang tu, siapa belum balik tu boleh buat akikah. Jadi akikah boleh buat bila masa, ada pun korban boleh buat bila masa, ada waktu dia secara khusus. Jadi ibadat korban kalau apabila temu dengan akikah, dahulukan yang ibadah dahulukan yang korban. Soalan yang seterusnya, adakah dibenarkan membuat pembahagian dengan 8 bahagian? Atas seekor lembu tu kita buat bagi 8 bahagian, boleh ke tidak? Nak tahu boleh ke tidak, kita tengok. Yang pertama, hukum dia boleh. Boleh dengan erti kata macam mana? Jika seekor lembu
atau seumpamanya kurban ke unta ke dikongsi 7 bahagian. Setelah selesai disembelih, dibahagikan 8 bahagian dengan keizinan semua yang terlibat. Maksudnya atas ekor kurban ni, lembu ni, kita buat 7 bahagian macam biasa, ambil 7 bahagian tu lah. Lepas 7 bahagian tu selesai sembelih. Lepas selesai tu minta izin 7 ni, kita kata buat 8 giang boleh tak? Kita buat lebih sikit untuk buat stopak ni. Tujuan apa stopak ni? Untuk kita nak sedekah ke, untuk nak bagi untuk orang hak tukang buat kerja situ bukan upah, ataupun kita bagi orang-orang hak mari belaka tu sebagai sedekah bagi orang miskin ataupun hadiah bagi orang kaya. Jadi apabila 7 orang ni izinlah ke beres, jadi 8 topok. Tak ada masalah ketika tu. Kerana apa? Telah mendapat keizinan daripada 7 orang ni. Dan juga asal melih memang 7 giang. Dia tak ada 8 giang, 7 giang. Lepas daripada selesai melih nak bagi daging tu, baru dia buat topok suku. Kerana apa? Untuk nak bagi, nak sedekah pada orang hak mari sekali tu kan. Kita tengok majlis kita kan ramai orang. Jadi orang kata, dah kata mungkin kat korban hoki, dah mana dagingnya? Kau biasa orang bunyi gitu kan. Jadi pada ketika tu ada orang bagi 8 tujuan apa? Nak bagi sedekah pada orang miskin, hadiah pada orang kaya hak mari majlis kita buat hari tu. Satu, hak tu boleh. Dan keadaan yang tidak boleh laku mana? Jika seekor lembu ataupun kurban unta dikongsi 8 orang, iaitu 8 bahagian, hak tu baru tak boleh. Maknanya asal atas lembu tu nyewak bagi 8 dah. Hak tu tak boleh. Ada kalau buat juga tak sah belaka. Tak sah belaka. Lembu boleh makan. Lembu boleh makan. Sebab apa syarat hak lembu boleh makan tu, ni tengok syarat sembelihan tu. Putus orang mereh, orang akar, orang makanan tu selesailah. Hak tu boleh makan. Tapi dari sudut pahala korban tak ada lah. Kerana apa? Kerana nyewak bagi 8 giang. Tidak boleh. Tidak boleh. Dalam waktu yang sama dari sudut bahagian korban juga ni, hak ni kita asyik sebut dah sini, tapi tak apalah kita ulang. Bahagian daging korban gini. Contoh kita ambil seekor lembu, nak 7 bahagian. Tengah-tengah kita duk cari peserta ni, lalah tak cukup. Tak cukup lah 5 giang, 2 giang kosong ni. Apabila 2 kosong ni nak buat ni, tanya kiri kanan, tanya kod grup WhatsApp apa, tak ada respon, tak ada orang. Lalah atau kod Facebook, lalah ada lah orang kafir mari tanya. Dia kata dah dengar kata baru ni 2 bahagian kosong ya ke tak? Ya. Ampun nak ambil boleh tak? Orang kafir bukan Islam kafir. Ampun nak ambil boleh tak? Lalah apabila kita dah kata dah mari nak ambil pun. Lalah orang kafir ambil 2 giang, hak 5 ni orang Islam, 2 giang ni orang kafir. Jadi apabila melih tu, bagaimanakah 5 bahagian tu sah ataupun tidak dengan sebab wujudnya peserta orang kafir? Maka kata ulama, sah, tidak jadi masalah. Tak ada jadi masalah. Maknanya 5 tu sah, hak dia korban selesai boleh, tak ada masalah. Dah hak kafir ni dia tak jadi korban lah, dia bukan Islam. Dia dapatlah daging tu, buat balik lah dia nak makan. Tapi maknanya hukumnya sah. Sah tapi jangan dibuat. Tu kena pesan lalu tu, jangan dibuat. Benda hak boleh timbul fitnah, jangan buat. Kerana apa? Kerana ramai orang dok ngaji daripada hak mengaji. Dah mari ngorong melehak lah bah kali set sini mari hati kafir. Nak mari tolong taknya pakai luar pendek gitu je. Kita pun penguah sudah warna kafir ramah kok ini. Padahal ambil giang juga. Dari itu hukum hak 5 tu sah lah. Dia tak ganggu, dia tak ganggu ibadat dari kita tu walaupun dia masuk sekali. Hukum dia sah, tapi jangan dibuat. Yang seterusnya, memberi daging korban kepada si kafir.
Hukum memberi daging korban kepada si kafir. Dia yang pertama begini ya. Yang pertama wujudnya khilaf di kalangan ulama. Bagi pendapat mazhab Syafi'i hukum dia haram. Haram. Tidak boleh kerana apa? Kerana mereka bukan ahli, dia bukan orang Islam. Jadi daging korban ni dia panggil daging ibadah. Daging ibadah. Jadi hak ibadah ni tak boleh lah, tak boleh. Satu. Yang pertama, yang kedua, guru kita kalau dalam bab ni nampak je backing sikit. Je backing sikit. Backing sebab apa? Dia kata begini. Yang pertama ya, kalau kita pergi di Kemboja. Di Kemboja, boleh tanyalah Ustaz Zul kita. Yang mana dia ni kalau pergi Kemboja, guru kita kata, dan berita ni mari daripada ramai orang Kemboja yang belajar di Uniza. Guru kita ni pensyarah Uniza. Jadi apabila begitu, dia tanya orang sana, memang dia kata begitu. Yang pertama di Kemboja ni, memang wujud sungguh orang yang makan daging setahun sekali. Memang wujud sungguh tu. Dan waktu kebanyakan tu setahun sekali. Walaupun mereka makan daging setahun sekali, tapi dari sudut kesihatan mereka lebih baik daripada kita. Sahabat kita sister Anah di Dungun dengan beberapa orang kru dia pergi ke Kemboja buat cek kesihatan untuk orang Islam. Jadi apabila dia buat cek kesihatan, cek, dia dapati majoriti orang di sana tak ada penyakit macam kita. Cik manis, darah tinggi, gaul, tak ada belaka. Tu jarang ada. Lala tengah-tengah cek kejut ada seorang darah tinggi. Cek kejut ada orang darah tinggi. Cek sebab apa? JKK. Maksud JKK ni orang ada duit lah. Dia orang ketua kapur. Jadi orang duit sikit, dia sebab penyakit lalu. Maka kita ni banyak penyakit sebab kaya belaka ni. Kalau duduk luar sana di Kemboja mungkin JKK belaka ni. Jadi apabila begitu di sana di Kemboja, dia yang pertama daging korban yang dia dapat tu memang dia tidak akan beri pada orang kafir walaupun dia minoriti je. Dia jaga tu, dia jaga sungguh. Dia tak akan mengalir daging korban tu untuk orang kafir. Ada memang mereka di kalangan orang-orang miskin yang betul setahun sekali makan daging tu memang sungguh lah. Memang sungguh. Jadi yang pertama nak khabar orang sana walaupun susah walau mana pun untuk daging ibadat korban dia jaga satu. Yang kedua ni timbul persoalan ni, berapa yang kita nak bagi ke orang kafir? Orang kata dakwah. Sebelum ni tanya kita beli daging hak rumah tu aja atau dak orang kafir. Tak ada. Hak tu boleh, tu ada masalah, tu bukan daging ibadat. Daging kita beli pasar beri sekilo, tak ada pula hak tu nampak. Yang kedua. Yang ketiga, orang Islam tempat kita ni rata dah ke kita bagi? Orang Islam tempat kita ni rata dah ke kita bagi? Yang keempat pula, antara kita dengan orang kafir di Malaysia kita ni hak mana kaya? Kita tahu belaka dah jawapan tu. Yang keempat. Yang kelima, orang kafir ni termena ke daging korban kita ni? Ke kita hak kata? Cuba tengok dunia hari ni. Memang yoga mana daging korban ni? Ada tanya gitu. Ke kita hak sungguh? Kita hak sungguh kalau dia raya Cina dia tu 5, kita hak sungguhnya. Kita sungguh cari daripada dia. Jadi nak kabarnya sebab apa duk sungguh sangat cari kot tu. Jadi di Malaysia, di Selangor, seingat saya keluar dah fatwa haram beri daging korban pada orang kafir. Dia ada keadaan hak boleh kita beri kepada orang kafir dalam keadaan terdesak. Sebagai contoh, Ustaz Fahmi kita hak mengajar hari Jumaat tu, saya ingat awal bulan kaki bulan hari Jumaat. Tu salah seorang guru kita tu, kita duduk sekali dengan dia waktu di Mesir dulu. Ustaz Fahmi tu dia pernah duduk di Sabah ataupun di Sarawak. Di Sabah saya ingat saya, orang rumah dia tugas di sana.
Jadi berapa tahun, 11 tahun juga duduk sana. Dia cerita dan dia buat program. Dia buat korban. Jadi masa dia pergi atur daging korban tu ke rumah panjang kan. Jadi rumah panjang ni ramai hak kafir pun ada, hak Islam pun ada. Dan semua miskin belaka. Semuanya miskin belaka. Jadi tanya bagi kepada orang Islam tu, orang kafir pun jirannya keli. Waktu itu nak keluar pegang pendapat lain untuk apa? Untuk dakwah baru boleh. Ketika mana kita tengok ada keperluan, maka waktu tu boleh. Dan memang itu pendapat mazhab Maliki kata boleh. Mazhab Maliki kata boleh begitu. Yang seterusnya, si miskin tetap haram menjual, menukar, dijadikan daging, dijadikan upah daging korban kepada orang kafir. Tu jelas tu. Orang kita sebut dah tadi, orang miskin dia boleh jual daging korban hak diberi kepada dia. Tapi dia tak dijual, dia tak diberi kepada orang kafir. Tu jelas. Yang seterusnya timbul persoalan berkaitan dengan bab sembelihan, yang mana time sembelih lembu bangun semula. Lembu bangun semula. Jadi apabila sembelihan lembu bangun semula ni, kira sah ke tidak lembu tu? Mapuh, kalau mapuh tu kira mana tu? Dan benda ni berlaku di Terengganu baru-baru ni, di kampung kita pun ada. Tengah melih, lepas melih tu orang lepas kaki dia boleh adanya bangun cong agung. Dari sudut bab ni, kita orang belajar ni kena ingat, yang pertama jangan panik. Yang kedua, dia gini, syarat sembelihan ni, yang pertama antaranya tahi kita melih ni putus orang pernafasan dan orang makan. Hak tu dia gini. Pada tekok binatang ni dia ada 4 orang. Yang pertama orang pernafasan. Yang kedua orang makanan. Yang ketiga dengan yang keempat 2 orang wadajan dia panggil. Orang darah yang kiri kanan ni, kiri kanan. Kalau kita perasan orang-orang tua, kalau time dia semelih, dia tak sembelih ruk sekaligus selesai lalu tak. Kalau perasan lah orang-orang tua dulu, dia sembelih nyekili. Nyekili tekok kawan tu nyekili. Ada di kalangan guru kita kata belajar pegang batang pisang. Katnya lembut sikit, nyekili pala tekok tu. Tujuan dia apa? Tujuan dia kili nak suruh putus hak ni. Kalau 2 orang darah ni tak putus ni 2 aja. Orang merah dengan orang pernafasan, orang makan. Dari sudut sah sebab orang ni yang wajib putus ni. Hak 2 ni sunat. Tapi kalau 2 orang ni tak putus, menyebabkan haiwan itu lambat mampu. Tu yang jadi bangun semula tu. Jadi sama ada dia tak putus 2 ni, ataupun dia putus tapi dia sumbat semula. Punca sumbat dia apa? Pelik ni. Ini pengaduan yang diterima oleh guru kita, tanya tukang sembelih. Dia kata antara benda pelik juga kalau pisau seseorang tu terlalu tajam. Terlalu tajam. Kita pernah sebut tajam ni kita buat nilai, kita orang kampung biasa ni buat kuku, tok di kuku tu. Kalau lekat tu kira tajam tu. Ada orang tok di belakang rambut ni, kalau pegang tok jangan bukan gigi tekak. Ni buat rambut tu sikit lekat tu macam bisa cukur tu. Tajam tu. Ada orang yang ambil, kalau ambil tisu ni nak tak kira tajam sangat lagi ni. Kalau tisu kan lembek gini, kalau boleh kerat ni tak apa pegang kira tajam tu. Tapi ada orang hak bahagian buat pisau, dia kata ni nak test tajam, antaranya dia ambil rambut. Dia ambil rambut, dia belah rambut. Hak tu kalau boleh, hak tu baru dikira tajam sungguh. Belah rambut tu. Tak tahulah hak tu, kena tanya ahli dia lah hak tu.
Cuma nak khabar dia gini, dia kata kalau guna pisau tajam sangat, sekejap je tu dia mudah takut mula darah tu. Dia putus dah, kak je malam sebab cepat sangat. Ada juga orang kata gitu, wallahu alam lah. Cuma bagi orang yang biasa bak lembu ni gini. Kalau kawasan orang belajar ada masalah. Seingat saya baru-baru ni jadi kawasan kita, saya dengar kita melih tahun lepas. Tahun lepas kali lagi. Ada ustaz ya semelih. Ya semelih lambat mampu. Lambat mampu. Jadi orang khabar ustaz lambat mampu ha. Kita melih mampu dah. Kita melih lambat pada dia. Hak kita mampu dah. Hak dia tak mampu lagi. Lalu kita tengok memang orang dia ni dia takut. Orang ni orang wadajai ni. Jadi cara dia girih sikit, luruk sikit biar darah biar buka mula, baru darah keluar baru cepat mampu. Tapi kawasan kita kalau kawasan belajar, kita buat gitu tak jadi masalah. Sebab apa? Ya nampak nak kerak orang mereh tu. Nampaklah. Tapi bagi orang yang tepat dok ngaji bahaya. Kalau buat gitu nyembunyi mudah tengok ke melih 2 kali ya. Hak tu kucak kacil. Apabila sebut melih 2 kali, kan kita tahu melih 2 kali sah ke tak? Musah dak bakal tu aku tambah setuh. Aku cakap kacil lalu jadi berlaku dalam masyarakat kita benda ni berlaku dalam masyarakat kita benda ni. Jadi tempat hak dak belajar ni susah sikit nak buat. Jadi sebab tu orang yang nak melih hari ni alhamdulillah kita tengok fenomena yang baru berlaku, ramai orang-orang muda belajar semelih. Molek alhamdulillah. Tapi orang muda nak melih pun dia pergi tanya atik orang lama hak bahagian 4 semelih ni. Kena tanya orang lama. Orang lama ni dia banyak pengalaman. Kita tanya dia, dan kalau boleh kita nak melih kalau orang muda ni kena khabar ke orang tua atik. Dia kata, "Pak kalau hamba nak melih ni pak tolong tengok okey dah." Pak tengok depan. Maknanya pak khabar. Kita ni kalau orang baru yang pertama first time nak melih lembu ni salah melih 6,000 bah. Bukan naria, bukan ayam pun mahal dah benda ni. Ni lembu ni 7 orang duk menati hak kita ni nak melih. Yang pertama orang pula ramai. Dah first time pula main pisau melih bah, bukan pisau dapur ni. Pisau dapur dok tajam mana kena jat tangan darahlah sikitlah. Pisau melih kena sikitnya luka pahala. Jadi apabila gitu main lembu pula orang nak pegang lah keadaan serba-serbi dok kena ni. Jadi kita kena minta tolong orang tua. Kita kata pak kena tengok sikit dah. Pak khabar kalau saya melih ni pak kata tu kira beres tu. Ataupun pak khabar buat lagi terus siapa pak kata beres berhenti. Baru saya akak pisah. Biar gitu. Sebab first time ni memang kita jadi takut. Mai kira kanan pakak tengok ke kita belakang. Mai pula capur pula mai awet ada juga tengok hak video cam lagi. Ni hak video ni makhluk ni banyak. Dah kan hak ambil gambar hak video gambar mana? Cuba kita tengok dak caya raya haji kita tengok dak dah sehari petambung gambar lembu naik lagi. Jadi video tu jadi benda tu kena berjaga tu. Kena minta tolong orang tu. Kena minta tolong orang tu. Yang seterusnya berkaitan dengan bab sembelihan sikit. Di antaranya ustaz boleh tak kalau kita sembelih kita akak pisah. Dia sembelihan ni dia ada sipir dia hak paling mudah kita nak tahu sebelum kita nak terjun dalam sembelih. Dia panggil hayat mustaqirah dengan hayat mazbuh. Hayat mustaqirah, hayat yang mana dia ada kekuatan. Hayat mazbuh ni kita sebut nyawa ikan. Ni kena ingat ya orang ngaji ni dia kena tahu benda-benda gini ni tujuan dia apa. Tujuannya biasanya dalam masyarakat kita berlaku benda gini. Kan tengah melih pisau jatuh, tengah melih pisau lekat. Tu ada belaka tu. Jadi kena ingat ya kalau kita sembelih tengah kita sembelih lalah pisau kita terlekat.
Jadi kita akad pisah tu walaupun dalam keadaan lembu tu nyawa-nyawa ikan, lepas tu kita gorok sikit lagi, maka hukum dia tetap satu sembelihan. Ia tak jadi dua sembelihan walaupun kita akad pisah tu. Kerana dia tidak pisah dengan satu waktu yang lama dari sudut atas. Dia hak dolenya gerah. Nyawa-nyawa ikan dah, tapi orang alkohol dah butuh lagi. Nyegi sambung rokok sebatang. Lepas tu barunya tambah sikit lagi, baru hak tu jadi bakar tu. Ataupun sama juga kita meleh. Lepas pada tu pisah jatuh. Kerana apa? Lembu gelepar. Dalam ni akan keluar video tu. Video ada seorang pokcik tu, dia meleh. Hak jadi masalah juga, orang hak nak bahagian pegang lembu tu biar nak pegang-pegang sungguh. Jangan nak pegang tambuh, nak pegang tambuh, jangan. Terutamanya hak bahagian kepala. Hak bahagian kepala hak wajib kena, maknanya orang kudrat, kena gagah lah tu. Jadi apabila bahagian kepalanya paut kuat, maka kita ni orang tukang meleh ni dak di mana sebab kita kabur dah. Lagi mana ustaz dak walari pisah mu jangan lepas kepala. Kena kabur gitu. Ni dak dah pisah air darah ngecik ni dulu lepas kepala. Kalau dak putus kepala ni orang ni ingat ni 6,000 ni bukan narian ni. Jadi apabila kita meleh tiba-tiba pisah jatuh. Pisah jatuh boleh kita ambil mula pisah ataupun buat mari pisah lain meleh. Tu dia kira sebagai satu sembelihan. Walaupun pisah jatuh, ambil pisah lain sebab tu orang nak meleh ni dia tak digatus batang pisah. Kita tak tahu benda akan terjadi. Dia kena bawa juga peluru lain ni, senapan lain kena bawa juga. Jadi dari sudut bab sembelihan gitu sama ada pisah jatuh ke, tukar pisah lain ke, dari sudut waktu dak putus lama, tak ada jadi masalah dikira satu sembelihan juga. Cuma hak boleh putus lama lagu mana kita meleh sikit, tiba-tiba dak nyawa dia gagah lagi, kita lepas dulu. Kayak sikit kawan tu nyawa-nyawa dah kada gagah lagi. Dia panggil hayat mustaqirlah. Jadi pada ketika tu kita mari pulak sembelih kali kedua pun tu tak ada masalah lah. Hak kita bimbang ni kalau hak jenis nyawa-nyawa ikan, sembelih separuh dah pisah jatuh. Separuh dah pisah dak makan. Pisah dak makan. Maka ambil pisah lain tukar sembelih, tak ada jadi masalah. Tak ada jadi masalah. Biasa orang kita ni hak banyak bunyi ni hak dak mengaji. Mudah tengok ke melih 2 kali yang bakar. Tu. Jadi dia pergi sembang kedai kopi. Jadi dia punya mu makan ke daging giang hak orang ni apa? 2 kali meleh. Dia tak tanya orang, dia tak tanya ustaz, dak pergi tanya jukang, tapi dia bakal dia sembang kedai kopi tu bahaya tu. Sebab tu kita tak tahu, kita tanya orang tahu ataupun diam. Begitu. Yang keseluruhnya, boleh ke tidak kita ni nak sembelih atas satu giang ni dengan 2 niat. Hak tulah korban sunat dan jugalah hak tulah akikah. Mengikut mazhab Syafi'i tidak memadai. Maknanya untuk korban satu giang, satu korban ataupun akikah. Tidak memadai dengan 2 niat di atas satu korban. Dalam pendapat mazhab Syafi'i yang mutamad. Ada pun pendapat yang kedua, dan juga ni dikatakan Majlis Lajnah Fatwa Azhar menyatakan boleh. Maknanya atas ekor giang, satu giang tu hak tulah niat korban sunat dan juga hak tulah niat akikah, hak tu boleh. Hak tu pendapat kedua lah tu. Cuma kita ni orang Malaysia dah. Kita orang Malaysia ni Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang pemurah. Dan kita ni kebanyakan kita ni orang yang berkemampuan. Jadi kita ni fokus ambil pendapat yang menyatakan untuk satu bahagian tu satu korban sudah. Tak perlu untuk 2 niat dalam satu tu. Walaupun ada pendapat yang lain kata boleh. Kerana apa? Kita ni memang orang yang berada lah, ada duit kita sebut. Makan makan boleh tahan kita ni. Jadi korban ni fokus untuk korban dulu. Untuk akikah lain pula.
Untuk akikah buat hari lain pula. Jangan niat di atas satu bahagian. Di atas satu bahagian. Yang keseterusnya, wallahu a'lam. InsyaAllah kalau ada peluang kita tengok lagi pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.